رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para penonton yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Suka kita mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan, kami menanti kedatanganmu ya Ramadan. Sebelum ini bermula daripada bulan Rejab, Sya'ban, kita seringkali membisikkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, inilah saat ketikanya kita menempuh bulan Ramadan dan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan bulan Ramadan. Para penonton yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian, jangan kita sia-siakan kehadiran bulan Ramadan ini. Sesungguhnya inilah peluang yang begitu besar Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala pertemukan kita dengan Ramadan pada kali ini, dan insya-Allah kita teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri lagi kesempatan kepada kita sempena Ramadan kali ini untuk bertemu pula dengan Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar yang begitu besar fadilat dan ganjarannya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian, di kesempatan ini saya suka berkongsi dengan para penonton sekalian. Kedatangan Ramadan ini memanglah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan. Tetapi apakah persediaan kita? Apakah perancangan kita? Kita merancang, kita menyusun aktiviti-aktiviti yang hendak kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang kita sama-sama berada di dalamnya pada kali ini. Para penonton sekalian, suka saya menyatakan di sini bahawa sekiranya kita hanya lalu begitu sahaja dalam bulan Ramadan ini, seperti bulan-bulan yang lain, kemungkinan kita akan terlepas peluang mendapat ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekiranya kita merancang dengan sebaik yang mungkin apa yang hendak kita lakukan, bermula daripada hari pertama, kedua, ketiga, seterusnya sehinggalah kepada hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan dengan perancangan yang begitu rapi yang kita lakukan, Allah Ta'ala akan izinkan kita untuk mendapatkan ganjaran sebaik mungkin dalam bulan Ramadan ini, di mana Rasulullah SAW menegaskan bahawa Rasulullah kata, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya yang sebelum ini. Itulah yang kita harapkan daripada Allah Ta'ala. Maknanya kita perlu berpuasa dengan sebaik yang mungkin, dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, agar puasa yang kita lakukan itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu Rasulullah juga menegaskan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya barang siapa yang mendirikan Ramadan. Apakah maksud mendirikan Ramadan? Iaitulah mendirikan malam-malam di dalam bulan Ramadan dengan mendekatkan diri taqarrub ila Allah, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Para penonton yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian, pada waktu siangnya kita berpuasa, pada waktu malamnya kita bangun mendirikan malam-malam bulan Ramadan dengan memenuhkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah
Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu dan seterusnya memberikan kepada kita ganjaran pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton sekalian, perlu juga yang saya sebutkan di awal tadi, perancangan. Apakah yang kita nak lakukan hari demi hari dalam bulan Ramadan yang kita lalui ini? Adakah ianya hanya sekadar berlalu begitu sahaja? Maka di sini suka saya berkongsi dengan para penonton sekalian. Mari kita cuba fikirkan apa yang kita boleh lakukan, bermula daripada kita bangun di awal pagi. Kita bangun di awal pagi dengan tujuan untuk bersahur. Maka sebelum kita bersahur, kita laksanakanlah sembahyang sunat tahajud 2 rakaat. Mulakan hari kita dalam bulan Ramadan ini, sepanjang tempoh Ramadan ini, jangan kita tinggalkan tahajud 2 rakaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas itu kita bersahur. Selesai bersahur, kita sembahyang sunat qabliyah subuh apabila telah masuknya waktu fardu subuh. Kemudian kita sembahyanglah subuh secara berjamaah. Dan selepas sembahyang subuh, kita baca Al-Quran. Dicadangkan kita baca sebanyak 4 muka surat daripada Al-Quran. Kemudian selesai daripada itu, kita laksanakan pula sembahyang sunat duha. Selepas sembahyang sunat duha, masuk kepada waktu zuhur, kita laksanakan sembahyang sunat qabliyah zuhur. Sembahyang sunat qabliyah zuhur ini, para penonton sekalian, amat digalakkan untuk kita laksanakan. Selepas itu kita sembahyanglah zuhur secara berjamaah. Dan selepas itu kita baca lagi Al-Quran sebanyak 4 muka surat. Kemudian tibanya waktu asar. Ini saya perancangan apa yang kita boleh buat dalam sehari semalam bulan Ramadan. Apabila tibanya waktu asar, kita sembahyang fardu asar secara berjemaah. Selesai kita laksanakan fardu asar, kita baca lagi Al-Quran sebanyak 4 muka surat. Kemudian kita buka puasa mengikut masa yang sepatutnya. Selepas itu kita sembahyang maghrib secara berjemaah. Selepas sembahyang maghrib secara berjemaah, kita laksanakan solat ba'diyah maghrib sebanyak 2 rakaat. Selepas itu sembahyang pula isyak secara berjemaah. Dan selepas itu sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat, sembahyang sunat ba'diyah isyak 2 rakaat. Dan selepas itu yang tidak dapat dipisahkan juga dengan Ramadan ialah melaksanakan sembahyang sunat tarawih. Tidak kira sembahyang sunat tarawih, jangan kira 8 rakaat atau 20 rakaat yang menjadi isu. Yang penting ialah kita laksanakan mengikut keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selepas itu malamnya, selepas selesai sembahyang sunat tarawih, kita baca lagi 4 muka surat Al-Quran. Kenapa 4 muka surat Al-Quran tadi mengiringi sembahyang fardu 5 kali? Iaitulah 4 muka surat apabila dikalikan dengan 5 waktu fardu, maka jadilah ia kita dapatlah baca sebanyak 20 muka surat bersamaan dengan 1 juzuk Al-Quran. Jadi kita dapatlah insya-Allah 1 hari 1 malam sebanyak 1 juzuk, dan terkumpullah 1 bulan itu 30 juzuk. InsyaAllah kita dapat khatamkan bacaan Al-Quran sepanjang Ramadan ini, insyaAllah. Para penonton yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian, sekali lalu ini yang saya gariskan, ini yang saya cadangkan kepada diri saya dan juga para penonton sekalian, agar kita dapat penuhkan hari-hari dalam bulan Ramadan ini dengan aktiviti-aktiviti yang sedemikian rupa. Maka insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan ganjarannya kepada kita, dan kita laksanakan dengan penuh keimanan kepada Allah Ta'ala, penuh keikhlasan hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat dipenuhkan dengan 1000 makna, tidak berlalu begitu sahaja, sia-sia. Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan untuk bertemu Ramadan pada tahun ini. Sekadar itu saja renungan bersama untuk diri saya dan juga para penonton sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisaniril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangatmu itu sepanjang hidupku, oh Ramadan.